kali ini, cikgu akan kongsikan langkah-langkah untuk menghasilkan lakaran isometrik. Baiklah, ada 6 langkah. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, di muka surat 78 sebagai panduan, ataupun boleh gunakan cikgu punya langkah-langkah ni. Cuba cikgu dah ringkaskan dia ikut langkah-langkah yang cikgu faham untuk buat lakaran isometrik. Okey, tapi awak juga boleh rujuk buku teks awak ya. Baiklah, ada 6 langkah. Langkah yang pertama, kita pergi kepada satu-satu. Langkah yang pertama ialah lakarkan paksi mendatar X, paksi menegak Y dan 2 paksi surut Z. Okey, tadi dalam video yang sebelum ini, iaitu video oblik, kita gunakan dia punya paksi surut sebagai 45 darjah. Tapi untuk isometrik, kita gunakan 30 darjah ataupun 60 darjah. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan menggunakan 30 darjah. Baiklah, kita pergi kepada langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama ialah lakarkan paksi mendatar X, paksi menegak Y dan 2 paksi surut Z. So, cikgu akan mendatar dulu X, menegak Y, dan kita buat anggaran paksi surut 30 darjah tu dekat sini. Ada 2 ya, Z. Ini pun Z. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, baiklah. Untuk langkah yang kedua, tandakan tinggi objek pada paksi Y, unjurkan tinggi objek selari dengan paksi Z. Okay. So, cikgu akan ulang balik daripada langkah yang pertama. Paksi mendatar X, paksi menegak Y dan 2 paksi surut 30 darjah Z. Unjurkan tinggi objek. Katakan kita punya tinggi objek tu dekat Y, dan kita unjurkan tinggi objek selari dengan paksi Z. Okey. Kalau oblik, kita pindahkan 45 darjah. Kalau untuk isometrik, kita kena ikut selari dengan dua-dua paksi surut. Kalau macam oblik, dia ada satu je paksi surut. Tapi untuk isometrik ada 2 paksi surut. So, kita kena unjurkan 2 kali. So, satu ke kanan selari dengan garisan yang ini. Satu lagi ke kiri selari dengan garisan paksi surut yang sebelah sini. So, kita anggarkanlah. Satu ke sana, satu lagi ke sini. Baiklah, langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, tandakan panjang dan lebar objek. Kemudian disuruh kita unjurkan. So, cikgu akan ulang balik ke langkah yang pertama. X, paksi Y, paksi surut Z. Kemudian tadi kita dah tandakan tinggi dan unjurkan tinggi dia. Okey, tandakan panjang. Panjang kita akan buat sebelah sini. Satu belah panjang, kemudian unjurkan. Satu belah lagi lebar, unjurkan. Dah siap. Baiklah, langkah yang keempat, tutup kotak isometrik dan dapatkan persilangan. So, kotak kita ni, yang kita dah buat ni, dia terbuka macam ni. So, apa yang kita nak buat ialah kita nak tutupkan dia. So, yang ada di sebelah kiri kita akan unjurkan 30 darjah ke sebelah kanan. Manakala yang ada dekat sebelah kanan ni, kita akan unjurkan 30 darjah ke sebelah kiri untuk mendapatkan persilangan. Itu adalah langkah yang keempat. So, cikgu akan ulang balik daripada langkah yang pertama. X, Y 30 darjah, Z 30 darjah, Z tinggi, unjurkan tinggi, satu ke kanan, satu lagi ke kiri, tandakan panjang, unjurkan, tandakan lebar, unjurkan. Sekarang kita nak tutup. So, garisan persilangan dekat sini kita unjurkan dia. Kalau kita tak boleh guna pembaris, tapi cikgu nak tunjuk je. So, yang ni garisan 30 darjah daripada sini. So, sini pun kita kena unjurkan lah. Sama juga yang sebelah sini. Sini pun kita kena unjurkan sama dengan paksi yang sebelah sini. So, yang ni cikgu akan unjurkan je. Lebih pun tak apa sebab kita nak tengok dia punya persilangan. So, yang ni kita akan unjurkan juga. So, kita dapat dia punya, ini adalah titik persilangan dia. Baiklah, langkah yang seterusnya, langkah yang kelima, lakarkan tapak kotak isometrik. Sebenarnya kita dah dapat dah dekat sini, cuma tapak dia kita tak nampak lagi. So, kita nak dapatkan tapak dia pula. Cikgu akan ulang daripada langkah yang pertama. Paksi X, paksi Y,
paksi surut Z 30 darjah kanan, 30 darjah kiri. Tandakan ketinggian objek. Kemudian unjurkan ketinggian objek mengikut paksi Z. Tandakan lebar, tandakan panjang, panjang dan lebar. Unjurkan panjang dan lebar. Tutup kotak, dapatkan titik persilangan dia. So daripada sini cikgu akan unjurkan 30 darjah. Sini cikgu akan unjurkan ke sana 30 darjah. So daripada sini yang kita tak nampak ni, yang kat sini lah. So kalau yang ini mestilah selari dengan yang ni, betul tak? Kalau kita tengok pembaris selari, tapi kita tak guna pembaris ya. So kita dapatkan dia punya selari. Okey, yang ni pun samalah 30 darjah juga selari. So kita dah dapat kita punya tapak kotak. Okey. Langkah kita yang terakhir adalah legapkan objek. Sebenarnya kita dah nampak dekat sini kan? Kita cuma perlu legapkan dia, hitamkan dia untuk membezakan daripada garisan binaan dengan garisan objek. So selama ni kita buat garisan binaan, perlahan je, halus je. So kita sekarang nak jadikan dia garisan objek. Okey, paksi surut, tandakan ketinggian, unjurkan ketinggian. Kanan 1, kiri 1, tandakan panjang, unjurkan, tandakan lebar, unjurkan. Okey, dapatkan titik persilangan. Ni. Dapatkan titik persilangan. Okey, kemudian dapatkan tapak. Okey, kemudian kita hitamkan ataupun legapkan objek kita. Pekatkan. Kita nak bezakan antara garisan binaan dan juga garisan objek. Barulah nampak perbezaan jawapannya. So dekat dalam tu kita buat garisan putus-putus, iaitu garisan tersembunyi. Okey, macam cikgu cakap masa oblik, sama juga kalau kita dah ingat step-step ni 1 sampai 6, kita dah tak payah guna step tu lah. Kita buat sekali saja. Kita tekan. Okey, tekan paksi X, Y dan Z. Paksi X, Y, paksi surut 30 darjah Z. Okey, tandakan tinggi pada paksi Y, tinggi objek kita pada paksi Y. Unjurkan paksi 30 darjah ikut paksi surut Z ya. 30 darjah, 30 darjah. Tandakan panjang. Tandakan lebar. Tutup dia untuk dapatkan dia punya persilangan. So yang ini 30 darjah sana, yang ni 30 darjah sana. Okey, dapatkan tapak. Okey, legapkan objek. Garisan tersembunyi di dalam. Terima kasih. Baiklah, kalau kita dah ingat step-step untuk melakar isometrik tu, so kita tak payahlah ulang banyak kali. So kita just boleh ikut langkah-langkahnya ya. Kita buat sekali je. So cikgu ulang balik untuk melakar lakaran isometrik tadi. So kita akan mulakan dengan garisan mendatar X, garisan menegak Y dan paksi surut 30 darjah Z. Ada dua satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Okay, kita anggarkan kita punya 30 darjah kat sini, Z, 30 darjah dekat sini, Z juga. Dia ada dua paksi surut. Okay, kemudian kita tandakan tinggi objek kita ke, di paksi Y. So inilah tinggi, anggaran tinggi objek cikgu. So kita akan unjurkan tinggi kita ke kanan, ke paksi surut Z kanan, paksi surut Z kiri. Cikgu akan ada anggaran.
tandakan panjang dan juga lebar. Sekarang kita nak tutup kotak kita. So kita nak dapatkan persilangan. So yang ni, okey. Kita tak guna pembaris, cikgu nak tunjuk je. So ini adalah 30 darjah 30 darjah surut. Kita naik, kita jumpa bucu yang ni. So dia dah naik 30 darjah. So kita jumpa bucu yang mana? So yang ni pun kena naik 30 darjah. Sama juga sebelah sini. Ni 30 darjah. So kita naik, kita jumpa bucu yang ni 30 darjah. Kita naik lagi, kita jumpa satu lagi bucu pun naik 30 darjah. So kita akan ni satu, bucu kedua, ni adalah bucu yang ketiga. So kita dapatkan unjuran dia. Bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Okey. Sekarang kita nak dapatkan tapak isometrik kita. So ini adalah tapak bawah. Kita dah unjurkan. Yang ini kita belum unjurkan kan? So 30 darjah, ini pun kena unjurkan 30 darjah. Okey. Sama juga, ini dah unjur 30 darjah. So ini pun kena unjurkan 30 darjah. So kita dapatkan dia punya. So kita dah nampak kita punya objek kita. So kita perlu legapkan dia. So kita just legapkan kita punya objek. Okay, kita nak bezakan garisan binaan dan juga garisan objek. Binaan halus, objek tebal ya. Okay, garisan ni kat dalam kita tandakan putus-putus yang menunjukkan ianya merupakan garisan binaan. Kan? Isometrik. Siap. Terima kasih.